Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Mahzir bin Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar KPLB. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA. Yang berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Pakai memori kat saya kan? Ada kan memori kat dalam bateri lagi. Yang berbahagia Datuk Muhammad Yasid bin Bidin, Ketua Pengarah Kemas. Berbahagia Major Jeneral Bersara Datuk Seri Jamil Khair bin Bahrom, Pengerusi Kedah. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Said, Pengerusi Ketengah. TKSU KPLB. Yang berbahagia mantan Ketua Pengarah Kemas. Yang berbahagia Ketua-Ketua Pengarah agensi-agensi di bawah KPLB, pegawai-pegawai kanan kerajaan, Barisan Kepimpinan Kemas peringkat pusat, negeri dan daerah, Kepimpinan Satria, Kepimpinan Pembekam, seluruh warga Kemas yang berada di dalam Dewan ini, serta yang berada di negeri-negeri, daerah-daerah yang sedang menonton kita secara langsung pada hari ini, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur dirafakkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya kita dapat bersama-sama pada program Perhimpunan Perdana Sambutan 60 Tahun Kemas pada pagi ini. Selamat menyambut ulang tahun ke-60. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Mahzir Khalid, Menteri KPLB, serta semua kepimpinan Kemas kerana sudi menjemput saya untuk hadir pada pagi ini. Sesungguhnya hari ini merupakan antara hari-hari yang saya fikir, yang saya pasti amat menggembirakan saya. Sebenarnya dah lama dah saya tak seronok macam hari ni. Macam-macam masalah yang timbul. Hari ni hilang semua masalah yang timbul. Sebenarnya saya dah lama dah merindui untuk bersama-sama dengan warga Kemas. Satu ketika dulu, agak lama, saya dengan Kemas bersama-sama dengan warga Kemas yang saya kira merupakan barisan hadapan kepada kerajaan di dalam menyokong segala yang dilakukan oleh kerajaan. Cuma dari segi sejarah saja, satu ketika Kemas hilang daripada pandangan mata masyarakat. Kita tak tahulah sebab apa ya. Ada orang diberi amaran pilih antara dua, nak berkemas keluar ataupun nak tinggal dalam kemas. Kalau nak dalam kemas, kena keluar daripada menjadi ahli parti-parti politik tertentu dulu. Tapi sekarang saya nak Kemas buka dada. Saya nak anggota Kemas jangan lagi risau, kerana tuan-tuan dan perempuan saya difahamkan telah pun diberikan ruang untuk berpolitik semula.
Betul. Satu lagi yang saya seronok bila dengan Kemas ni daripada dulu, ialah kanak-kanak Kemas ni. Saya tahu waktu saya di KPLB atau di mana-mana, setiap program saya akan disambut oleh kanak-kanak. Jadi walaupun saya pagi tu bad mood, bila nampak kanak-kanak, selesai masalah. Program jadi meriah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, hari ini saya bersama dengan tuan-tuan perempuan. Jadi terima kasih banyaklah Yang Berhormat Menteri kerana jemput saya. Jadi tapi saya fahamlah bila jemput saya tadi, saya ingat 6-7 permohonan telah pun disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Dan saya juga nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada warga Kemas yang sentiasa melaksanakan program dan agenda untuk kesejahteraan keluarga Malaysia, khususnya di kawasan luar bandar. Lebih 60 tahun Kemas melaksanakan mandat dan melahirkan modal insan yang cemerlang, kerana saya percaya ramai yang berjaya pada hari ini mendapat pendidikan awal di Taska atau Tabika Kemas. Keluarga Malaysia, keluarga Kemas yang saya kasihi sekalian, sesungguhnya kewujudan Kemas amat penting dalam membantu negara membangunkan modal insan, terutamanya di kawasan luar bandar. Khidmat dan bakti tidak boleh disangkal oleh mana-mana pihak. Malah peranan Kemas akan terus diperkasa dengan menumpukan kepada pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti dan mampu melahirkan generasi berkeyakinan tinggi dan cemerlang. Penubuhan Kemas pada awal tahun 1961 melahirkan program rancangan pelajaran dewasa adalah bertujuan untuk membasmi masalah buta huruf, melibatkan hampir 2 juta orang dewasa ketika itu, sehingga menjejaskan proses pembangunan negara. Jika pada tahun 1970 hanya 75% sahaja rakyat Malaysia yang boleh membaca dan menulis, namun kini kadar literasi telah meningkat kepada hampir 95%. Pada masa yang sama, Kemas juga menjadi ejen perubahan minda masyarakat luar bandar bagi memastikan mereka menerima arus perubahan dan pembangunan yang progresif. Pegawai-pegawai Kemas berperanan mengubah minda masyarakat luar bandar supaya mempunyai semangat berdikari, dinamik dan berdaya tahan dengan diberikan latihan-latihan kemahiran. Kemas telah mengorak langkah dan menyusun strategi demi pembangunan dan kemajuan masyarakat di luar bandar, khususnya memberikan fokus kepada aktiviti penambahan pendapatan kendiri dan keluarga. Keluarga Kemas yang saya kasih sekalian, Kemas merupakan perintis pendidikan awal kanak-kanak melalui penubuhan Taman Kanak-kanak, Taman Bimbingan Kanak-kanak ataupun Tabika pada tahun 1970 dan Taska Kemas pada tahun 1995, kerana kanak-kanak merupakan aset paling bernilai sebagai pewaris bangsa kita, bangsa Malaysia. Sehingga kini Kemas mempunyai 10,744 buah kelas tabika yang disertai oleh 208,347 orang kanak-kanak dan sebanyak 545 buah kelas Taska Kemas yang menyaksikan 9,973 orang kanak-kanak diberikan pendidikan awal berkualiti, terutamanya di luar bandar, termasuk di pulau dan juga kawasan masyarakat orang asli. Sebagai pendidik masyarakat,
warga Kemas bertanggungjawab membentuk generasi akan datang yang berdaya tahan dari aspek fizikal dan mental serta membina daya intelek. Justru pendidik masyarakat ataupun PM, Tabika dan Tazka Kemas hendaklah mempunyai wawasan keyakinan kendiri. Saya gembira kerana Kemas telah mengambil inisiatif memperkenalkan institusi latihan Kemas kepada Akademik Kecemerlangan Pendidikan Awal Kanak-kanak ataupun AKPAK di Kuantan, Pahang bagi memantapkan lagi latihan kepada pendidik masyarakat Kemas. Kemas juga melaksanakan bengkel kemahiran keibubapaan yang diharap dapat membantu ibu bapa atau penjaga memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah dan kepribadian anak mereka. Bagi meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga buruh, Kemas perlu memperkukuhkan program-program kemahiran termasuk pendidikan literasi komputer melalui 2,474 kelas kemahiran pelbagai bidang dengan seramai 35,659 peserta. Program-program kemahiran yang dilaksanakan sejak tahun 1980-an telah banyak membantu golongan B40 di luar bandar dan masyarakat setempat supaya lebih berdikari. Kini pada usianya menjangkau 6 dekad, Kemas perlu terus menyokong aspirasi negara bagi melahirkan modal insan berkemahiran yang berkualiti, termasuk menganjurkan kursus-kursus dan bimbingan kemasyarakatan. Langkah ini bagi membolehkan masyarakat menimba ilmu dan mengasah kemahiran secara berterusan yang akhirnya menjadi pemangkin kepada pertumbuhan dan kemajuan kawasan setempat selain membantu warga negara yang kompeten dan kompetitif. Saya difahamkan Akademi Kemahiran Kemas Sri Iskandar Perak telah menawarkan kepada pelatih kepakaran menghasilkan pakaian wanita bagi peringkat sijil ataupun SKM dan Diploma Kemahiran Malaysia, manakala Akademi Kemahiran Kemas Gopeng Perak pula menyediakan kemahiran bidang kulineri di SKM. Program ini menyediakan peluang kemahiran kepada jemahir di dalam menjaga kepentingan kerajaan. Jadi saya harap pihak kerajaan mendapat sokongan dan dukungan daripada anggota ataupun warga Kemas di seluruh negara. Harapan kerajaan adalah sokongan daripada Kemas. Selama ini Kemas banyak membantu kerajaan. Sewaktu saya di KPLB, di KKLW, saya menghadapi pilihan raya ketika itu sewaktu menjadi Menteri KKLW. Jadi banyak sumbangan yang dilakukan yang telah pun diberikan oleh Kemas kepada saya. Perancangan-perancangan juga bergantung kepada laporan-laporan daripada warga Kemas ketika itu. Kita tidak tahu apa arahan setakat ini, tetapi saya, seperti saya sebut, Kemas merupakan mata dan telinga kerajaan. Mungkin laporan daripada Kemas boleh membantu kerajaan di dalam menyusun program dan juga perancangan-perancangan kerajaan. Kemas juga perlu aktif, seperti saya sebutkan tadi, untuk mendapatkan maklum balas tentang pelbagai isu yang dilontarkan oleh masyarakat di peringkat akar umbi dan memanjangkan kepada pengurusan tertinggi serta kementerian selain menyebar luas maklumat berkaitan dasar kerajaan kepada masyarakat luar bandar. Ketika ini, kalau kita lihat,
banyak isu-isu yang diputar belikkan. Banyak fitnah telah disebarkan. Kalau fitnah disebarkan tanpa jawapan dan penjelasan, fitnah itu akhirnya dipercayai adalah berita fakta yang sebenar. Jadi kita mesti menjawabnya, dan tanggungjawab anggota Kemas lah untuk memberikan penjelasan kepada rakyat tentang isu-isu yang berbangkit. Malah Kemas juga bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat mengenai dasar-dasar yang diumumkan oleh kerajaan. Sebagai ejen perubahan, anggota Kemas hendaklah melengkapkan diri dalam segala ilmu dan kemahiran, terutamanya dalam bidang yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab Kemas. Tuan-tuan, saya nak sebut puan-puan dululah. Puan-puan, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, bagi menghargai jasa, sumbangan, dan tenaga anggota Kemas dalam melaksanakan segala usaha untuk meningkatkan kualiti kesejahteraan masyarakat luar bandar, saya ingin mengumumkan beberapa perkara. Umum tu tak tahu lulus tak lulus lagi. Mula-mula yang tak berapa sedap dululah. 3 perkara yang dibangkitkan. Yang pertama, memendekkan tempoh kelayakan pegawai kontrak perkhidmatan kelantikan jawatan tetap dari 15 tahun kepada 10 tahun. Saya percaya sekarang ni kena tunggu 15 tahun untuk menjawat jawatan tetap. Sekarang ini kita nak kurangkan kepada 10 tahun, yang melibatkan 4,322 pegawai yang sekarang ini berkhidmat dah lebih 10 tahun tapi tak sampai 15 tahun. Jadi sebab itu belum tetap lagi. Jadi cadangan daripada Yang Berhormat Menteri tadi, kita yang kurang 10 tahun sampai 10 tahun jadikan tetap. Itu cadangan. Cadangan yang kedua, meluluskan kelonggaran syarat pegawai pelantikan kontrak yang berkhidmat lebih 10 tahun tetapi kurang 15 tahun. Maknanya berbagai-bagai syarat telah pun ditetapkan, jadi kita perlu kurangkan. Cadangan Yang Berhormat Menteri, kurangkan syarat-syarat. Salah satu syaratnya dulu, lantikan perkhidmatan pada atau sebelum 11 Oktober 2020. Yang sebelum ini hanya diluluskan kepada pegawai lantikan kontrak sebelum atau pada 23 Oktober 2015. Itu syarat dulu. Now sekarang ini nak dikurangkan syarat tersebut. Yang ketiga, memberi 2 grade kenaikan pangkat bagi skim-skim perkhidmatan, iaitu penolong pegawai pembangunan masyarakat, tabika, taska, dan pembangunan kemahiran dan komuniti, grade 29 kepada grade 32 dan grade 38. Yang seterusnya, pembantu pembangunan masyarakat daripada grade S19 kepada 2 grade S22 dan S26. PKD grade 38 ke grade 41. Pengarah negeri daripada 48 ke 52. Itulah tujuan dia saya bawa KPPA datang hari ini, supaya kita dapat sampaikan arahan terus kepada KPPA. KPPA ini depan warga Kemas.
Kalau lelaki tu boleh sabar sikit. Ini warga wanita ni. Jangan main-main. Dia orang kata wanita ni walaupun lembut boleh goncang dunia. Jadi saya lah, dari segi pengalaman saya, apa wanita minta kita bagi. Jadi KPPA ini merupakan permohonan yang saya sokong permohonan mereka ini. Jadi ambillah tindakan segera. Ambillah tindakan segera. Waktu saya jadi ahli parlimen, menteri, saya biasa menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Daerah. Tindakan daerah. Just imagine, PKD, wakil daripada Kemas, yang mempunyai hampir setiap kampung ada Kemas. Programnya hampir setiap hari, bukan hampir, setiap hari ada program. Dan kita sebut tadi mereka penting kerana merupakan mata dan telinga kerajaan. Tetapi apabila pergi bermesyuarat di Majlis Tindakan Daerah, wakil daripada Kemas grade-nya 38. Jauh daripada pegawai-pegawai jabatan yang lain yang grade-nya lebih tinggi. Sebab itu saya rasa itu dah sepatutnya dah lama kita kaji supaya memberikan pengiktirafan kepada PKD yang mewakili Kemas. Jadi insya-Allah KPPA ada di sini. Dengar tadi, saya nak dengar sorakan sekali lagi. Kalau macam ni punya sorak, kalau tak bagi saya kan, saya tinggalkan KPPA dengan you all semalam. Okey, saya harap perkara ini diambil tindakan segera demi menghargai jasa daripada warga Kemas. Okey, ini berita satu lagi. Ini direct ni. Yang pertama, kenaikan allowance pembantu masyarakat. Ini dipanggil apa? Pembantu PM. Pembantu PM ya. Yang allowance mereka hanya RM500. Hari ini saya bersetuju meluluskan dinaikkan ke RM800. Melibatkan 9,439 pembantu PM. Yang kedua, untuk pembekam. Waktu saya menjadi menteri KKLW, pembekam ada perjumpaan dengan pembekam dan pembekam memohon untuk dinaikkan, untuk memberi bantuan sara hidup. Sebelum tu tidak ada. Betul ya pembekam? Waktu tu Datuk Melati jumpa saya kata tak apa, saya kena bawa kepada Perdana Menteri. Akhirnya pembekam untuk sara hidup telah diluluskan dengan jumlah RM300. Hari ini saya nak minta rujuk pada siapa lagi? Rujuk kepada saya sendirilah. Demi mengenang jasa pembekam. Seramai 4,423 orang, saya setuju untuk menaikkan bantuan sara hidup kepada RM500 saja. Yang seterusnya adalah untuk digitalize Kemas. Kita bercakap soal digitalisasi
Pejabat-pejabat kerajaan, kementerian pun telah digitaliskan, program-program didigitalisasi merata-rata sekarang, tetapi kemas masih belum didigitalisasikan. Oleh itu saya bersetuju untuk memberikan peruntukan supaya kita mula mendigitalisasikan tadika kemas, dan kita mulakan dengan 800 buah tadika kemas seluruh negara. Jadi KP akan berbincang dengan pihak kementerian apakah program digitalisasi yang akan dilaksanakan di tadika kemas. Kita mulakan dengan peruntukan sebanyak 8 juta ringgit seperti yang dipohon oleh Ketua Pengarah. Saya setuju, dan selepas itu kita akan digitalisasikan seluruh tadika ataupun tabika kemas di seluruh negara. Itu saja yang diminta, jadi itu saya yang diluluskanlah. Kalau dia minta banyak lagi, KP hantar minta banyak lagi, dah lama dah saya lulus tu. Tapi insyaAllah saya percaya banyak lagi yang saya lihat perlu perubahan. Saya selalu bangkitkan dalam kabinet dari segi maintenance, penyelenggaraan kurang. Dari segi tabika kemas, banyak tabika kemas yang uzur. Saya tahu, saya waktu Menteri KKNW pun banyak melawat tabika kemas. Ada tabika kemas yang menumpang bangunan orang, kalau dekat kampung menumpang balai raya, dan banyak perlukan perubahan. Jadi saya dah beritahu Tok Dek Yang Mohd Menteri bahawa perlu diadakan satu perancangan jangka panjang yang jelas bagaimana kita perlu upgrade atau menambah baik bangunan-bangunan tabika kemas di seluruh negara. Jadi insyaAllah kerajaan akan terus menyokong dan membantu kemas di dalam apa jua yang diperlukan bagi membantu pembangunan kanak-kanak ataupun anak-anak kita. Dan harapan saya kepada kemas sebagai Barisan Harapan, saya mengharapkan sokongan daripada warga kemas semua. Inilah harapan saya. Bak kata di Menteri Pembangunan Luar Bandar, sokongan kini dan akan datang, tak lama lagi, insyaAllah. Bagi mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada seluruh warga kemas yang selama ini telah membuktikan kesetiaan kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Dengan kata-kata tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Perhimpunan Perdana sambutan 60 tahun kemas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.